Kempen tidak hanya menyasarkan pengundi semata-mata, sebaliknya calon Perikatan Nasional PN N08 Bukit Pasir, Muhammad Nur Iqbal Abdul Razak turut menyantuni orang kurang upaya OKU, pesakit terlantar dan anak yatim. Menurut Iqbal, aktiviti ziarah itu bukti dirinya bukan hanya mahu membantu masyarakat ketika tempoh berkempen. Malah, beliau bersedia berkhidmat kepada segenap lapisan masyarakat Bukit Pasir. Dan mereka memang perlukan sangat-sangat bantuan. InsyaAllah kalau diberi peluang, kita akan fikirkan cara yang terbaik untuk bantu mereka dalam keadaan kita bukan sahaja memberi mereka ikan, tapi kita juga memberi mereka pancing. Beliau ditemui RTM selepas melakukan ziarah di Kampung Simpang Baba, Muar. Proses berkempen membuka ruang untuk memahami masalah yang dihadapi akar umbi. Calon Barisan Nasional BN Dewan Negeri Bukit Kepong, Ismail Muhammad optimis dapat menyelesaikan isu berkenaan jika diberi mandat untuk melaksanakan tanggungjawabnya di kawasan itu. Beliau melaksana pelbagai kaedah untuk menyantuni pengundi di Dewan Negeri itu ketika ini. Setakat ini saya dah hampir keseluruhan dapat berkunjung di kawasan Bukit Kepong, yang mana kebetulan saya pernah bertanding di sini dan jadi wakil rakyat di sini. Sebesikit saya mengetahuilah selok-belok. Cuma perjumpaan yang sangat hari ini lebih pada kecil-kecilan lah. Kata orang mendekati pengundi-pengundi yang saya belum dapat dekati. Tambahnya, 5 perkampungan orang asli di Bukit Kepong turut menyambut baik parti itu. Beliau ditemui ketika melawat Felkra Bukit Kepong. Turut turun padang Khairi Jamaluddin. Cuaca pada waktu pagi di seluruh Johor Sabtu ini diramalkan cerah. Justru para pemilih berdaftar digesa merancang perjalanan keluar mengundi. Menurut Jabatan Meteorologi, cuaca itu diramal berlaku di semua daerah negeri berkenaan. Bagaimanapun, ribut petir dijangka berlaku pada sebelah petang di 7 daerah iaitu Johor Bahru, Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Pontian dan Kulai. Suhu sepanjang hari pengundian diramal antara 23 hingga 33 darjah Celsius. Suruhanjaya Pilihan Raya turut menasihatkan pemilih supaya keluar mengundi mengikut masa dicadangkan seperti tertera dalam aplikasi MySPR Semak. Seramai 88 usahawan kecil dan sederhana di seluruh negara berjaya mendapat kelulusan pinjaman melebihi RM100,000 menerusi program Groom Big yang bermula tahun lalu. Nilai keseluruhan pinjaman yang telah diluluskan menerusi institusi kewangan selain Tekun Nasional mencecah RM11 juta. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, program itu kini terbuka kepada semua usahawan yang layak dan mendapat pengesahan status 5 bintang daripada Tekun. Usahawan yang menerima anugerah pencapaian terbaik Tekun juga layak menyertai program Groom Big berkenaan. Mana-mana usahawan yang membayar hutang mereka walaupun telah diberikan moratorium, mereka tak ambil moratorium, mereka terus bayar bulanan pinjaman mereka, maka usahawan ini juga akan dimasukkan sebagai kategori 5 star usahawan. Dan usahawan seperti inilah nanti kalau mereka nak menambah lagi pinjaman ataupun mereka nak membuat pinjaman dalam Groom Big, maka akan diberikan keutamaan. Tan Sri Noh ditemui selepas Majlis Ramah Mesra Usahawan Tekun serta penyampaian Anugerah Usahawan Tekun Berjaya dan Anugerah Usahawan Tekun Setia. Pelaksanaan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB di bawah inisiatif Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bersama syarikat swasta dilihat mampu membantu pesawah melipat gandakan pengeluaran hasil padi negara. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Hamzah, masih ada golongan petani yang mengekalkan teknik penanaman secara konvensional berikutan tidak mampu mengeluarkan modal besar. Tambahnya, pembabitan pihak swasta itu secara tidak langsung berupaya mencapai sasaran tahap sara diri SSL beras negara menjelang 2025. Menerusi Smart SBB juga, purata hasil padi nasional boleh ditingkatkan kepada 7 dan tan metrik sehektar
berbanding purata hasil sekitar 3.5 hingga 4.3 tan metrik sehektar ketika ini. Projek perintis juga telah dijalankan, antaranya di kawasan pembangunan pertanian bersepadu, Barat Laut Selangor dan Lada Seberang Perak. Beliau berkata demikian selepas program Dialog Industri Agromakanan bersama Komuniti Agromakanan Negeri Johor tahun 2022. Baik, setakat ini perkembangan PRU Dewan Negeri Johor. Esok merupakan hari terakhir buat calon-calon bertanding berkempen untuk memenangi hati rakyat sebelum hari mengundi Sabtu ini. Terus ikuti laporan langsung PRU Dewan Negeri Johor bersama RTM setiap hari melalui berita wilayah dan berita perdana.